Assalamualaikum, salam sejahtera kepada Puan Hazwani serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya Aiken Lee Kenhao daripada DPR2A bernomor matriks 07 DPR 20F2072. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan amalan 5S. Saya akan membicarakan berkaitan dengan latar belakang amalan 5S. Apakah itu 5S? Konsep amalan 5S mula diperkenal kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980-an. Amalan 5S ialah faedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja berkualiti yang selesa, kemas dan selamat di dalam organisasi dan menentukan kepatuhan kepada piawaian serta dapat memupuk usaha penambahbaikan yang berterusan. Di Malaysia, konsep amalan 5S mula diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an dan telah dipraktikkan dalam sektor swasta terutamanya dalam syarikat-syarikat multinasional. Kini, banyak agensi-agensi perkhidmatan awam mengamalkan amalan 5S. Malah, ada di kalangannya yang telah mendapatkan pengiktirafan menerusi persijilan daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia iaitu MPC. Seterusnya ialah konsep amalan 5S. Amalan 5S merupakan alat pengurusan persekitaran berkualiti yang dipelopori oleh Jepun dengan penumpuan kepada 5 tindakan pelaksanaan yang bermula dengan huruf awalan S yang bermatlamatkan pengurusan amalan kebersihan yang bersistematik. Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang diringkaskan menjadi 5S. Dalam bahasa Melayu pula, ia memberi maksud kepada sisi, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Amalan 5S merupakan teknik yang paling berkesan bagi mewujudkan budaya peningkatan secara berterusan atau dikenali sebagai Kaizen. Dalam bahasa Jepun, Kaizen adalah cara pembaikan dilakukan secara sedikit demi sedikit tetapi berterusan terutamanya dalam aktiviti yang berorientasikan manusia dan proses. Bagi menjayakannya, penyertaan dan komitmen yang tinggi diperlukan daripada semua peringkat anggota dalam organisasi. Amalan 5S adalah asas peningkatan kualiti dan produktiviti yang berkesan kerana yang pertama, mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan produktif. Yang kedua, hasil kebersihan, kekemasan dan keselamatan yang nyata. Yang ketiga, lebih banyak idea kreatif dan inovatif diketengahkan oleh pekerja untuk penyelesaian masalah dan penambahbaikan. Yang keempat, semua pekerja akan lebih berdisiplin dan beretika untuk menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik. Yang kelima, operasi di tempat kerja lebih senang, pantas dan selamat. Yang keenam, membina budaya kerja dan nilai bersama yang cemerlang. Dan yang terakhir sekali, iaitu ketujuh, menjadi kebanggaan semua pekerja dan meningkatkan imej organisasi. Itu saja daripada saya, sekian terima kasih. Seterusnya, saya akan memberikan pembentangan ini kepada rakan seperjuangan saya iaitu Aris bin Muslimin untuk meneruskan pembentangannya berkaitan dengan amalan 5S. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aris bin Muslimin, nomor matriks 07 DPR 20F 2076. Hari ini saya akan menerangkan tentang prinsip amalan 5S. Yang pertama ialah sisi. Sisi ini dia menyisi dan melupuskan atau membuang barang yang tidak perlu. Sisi merupakan satu proses kerja mengasing barangan yang diperlukan dan tidak diperlukan daripada sekumpulan barangan. Proses pengasingan ini membantu dalam menentukan barangan yang diperlukan pada masa sekarang atau masa hadapan dan perlu disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan. Amalan 5S yang kedua adalah susun. Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya. Menyusun dan melabel dilakukan setelah kesemua barangan yang tidak diperlukan diasing. Susunan barangan dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Tujuan utama menyusun yang ini ialah menjimatkan penggunaan ruangan, penyimpanan barangan lebih kemas dan teratur, memudahkan proses mencari dan mendapatkan barangan pada masa akan datang.
mencuci atau membersihkan suatu tempat dengan rapi supaya tiada habuk. Kotoran di atas lantai, mesin, peralatan, dan sekitaran tempat tinggallah. Persekitaran yang bersih diperlukan untuk merasa selesa dan ceria. Tujuan menyapu untuk menghilangkan habuk atau kotoran yang melekat di lantai. Yang keempat adalah seragam atau seiketsu, mematuhi piawai persekitaran berkualiti bagi memastikan bersih dan teratur pada masa akan datang. Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti, sisi, susun, dan sapu telah disempurnakan. Seragam atau mengekalkan kebersihan pada tahap asas adalah penting supaya segala usaha yang dilakukan pada 3 aktiviti tidaklah sia-sia. Aktiviti yang dilakukan sendiri akan menyemai sifat kekitaan dan cinta akan kebersihan. Yang terakhir dalam amalan 5S ini ialah sentiasa amalkan Shitsuki, melatih diri berdisiplin untuk mengamalkan sistem amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja yang berkualiti. Amalan 5S dapat dibangunkan dengan mematuhi panduan dan piawaian yang telah ditentukan. Kita mestilah faham, patuh berusaha dan mengamalkan penjagaan kebersihan. Amalan kebersihan ini dapat disemai dalam diri individu dengan memberi tunjuk ajar menerusi program latihan secara berkala. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Puan. Nama saya Muhammad Aslan bin Ali dan nomor metrik saya yaitu 07DPR20F2052 dan saya akan membentangkan tentang hasil yang dijangka daripada amalan 5S. Penjimatan kos. Hal ini dapat membantu dari segi penjimatan penggunaan inventory, menghalang kerosakan ke atas inventory, dan juga dapat menghalang salah letak peralatan dan perkakasan, dan juga dapat membantu mempercepatkan proses pencarian pengesanan dalam sesuatu urusan kerja. Yang kedua pula yaitu meningkatkan kecekapan penggunaan sumber, yaitu dapat membantu dalam mengoptimumkan penggunaan kawasan yaitu tempat kerja, dan juga penghapusan masa pencarian peralatan dan pembaziran bahan mentah yaitu proses, dan juga dapat mempermudahkan kawalan dan penyelenggaraan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyelenggaraan. Hal ini dapat membantu dalam mengekalkan dan meningkatkan keupayaan jangka hayat mesin, peralatan dan kemudahan-kemudahan yang diguna pakai. Selain itu juga, hal tersebut dapat membantu dalam mengekalkan dan meningkatkan keupayaan beroperasi mesin, peralatan dan kemudahan-kemudahan yang lain, dan juga dapat mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan mesin, peralatan dan kemudahan-kemudahan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Jaminan kualiti dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti barangan dan perkhidmatan. Hal ini juga dapat meningkatkan keupayaan melaksanakan kerja dengan lebih pantas dan selamat, dan juga bukan itu saja. Hal tersebut dapat memastikan penyampaian produk dan perkhidmatan dengan cekap dan berkesan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan keselamatan di persekitaran tempat kerja. Antara hal-hal yang dapat meningkatkan keselamatan di tempat kerja ialah menghapuskan keadaan yang berbahaya, meningkatkan tahap kesihatan di tempat kerja, dan juga menghapuskan keadaan yang boleh mendatangkan kecederaan dan juga kemalangan, dan juga mengelakkan berlakunya kesilapan dan kecuaian, dan juga pematuhan kepada peraturan-peraturan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi pekerja. Hal ini dapat memberi kebaikan kepada pekerja dengan terjalinnya perhubungan yang baik antara anggota kerja, membentuk disiplin yang tinggi, dan juga membentuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan. Sekian saja pembentangan daripada saya tentang hasil yang dijangka daripada amalan 5S Puan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Norelani Natasha binti Ismail dari PR2E, nomor matriks 07 DPR 20F 2038.
Langkah pertama, pembentukan jawatan kuasa pelaksanaan amalan 5S. Yang pertama, objektif. Objektif adalah untuk memberi panduan terhadap langkah-langkah amalan 5S, yaitu sisi, susun, sapu, seragam, dan sentiasa aman, yang dapat membantu warga Politeknik Kota Kinabalu untuk pelaksanaan amalan 5S dengan lebih mudah dan berkesan, dan meningkatkan penyertaan semua peringkat warga jabatan di samping bagi mewujudkan budaya penambahbaikan, berterusan samping bagi mewujudkan budaya penambahbaikan, berterusan serta semangat kerja berkumpulan ke arah mencapai prestasi dan budaya kerja yang cemerlang. Yang kedua ialah struktur pelaksanaan amalan 5S. Pertama ialah tanggung jawab jawatan kuasa. Pelaksana amalan 5S hendaklah menyeluruh dan setiap ahli jawatan kuasa pihak Politeknik Kota Kinabalu dan ahli hendaklah menjalankan peranan masing-masing. Yang kedua ialah pengurusi jawatan kuasa. Pelaksana amalan 5S bagi pihak Politeknik Kota Kinabalu bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan amalan 5S dijalankan sebaiknya. Yang ketiga ialah peranan jawatan kuasa. Induk pelaksana dan jawatan kuasa di peringkat zon perlu dijelaskan bagi melancarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ahli jawatan kuasa. Langkah kedua ialah mewujudkan sektor atau zon amalan 5S. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mewujudkan kawasan yang dipertanggungjawabkan kepada kumpulan serta menggunakan pelaksanaan 5S. Yang kedua ialah pengurusi jawatan kuasa induk amalan 5S dengan kerjasama penyelaras dan fasilitator akan menentukan zon yang bersesuaian. Yang ketiga ialah pembahagian zon hendaklah dijelaskan melalui pewujudan pelan lokasi zon bagi memudahkan rujukan. Yang keempat ialah antara faktor yang perlu diambil kira dalam pembahagian zon di Politeknik Kota Kinabalu, susunatur keseluruhan kawasan dan pembahagian Politeknik Kota Kinabalu pada zon-zon kecil hendaklah bersesuaian mengikut fungsi dan saiz organisasi, dan dicadangkan jumlah zon tidak terlalu banyak bagi tujuan penyelarasan dan pemantauan yang lebih sistematik. Yang kelima ialah menentukan kumpulan untuk setiap zon dan bilangan keahlian kumpulan setiap zon. Yang keenam ialah mewujudkan laman 5S dengan mempamerkan struktur kumpulan dan kawasan zon masing-masing dengan mengambil kira hala tujuh amalan 5S di Politeknik Kota Kinabalu yang berimagekan corporate. Yang terakhir, ketujuh ialah zon di Makmal atau unit Politeknik Kota Kinabalu haruslah berdasarkan aras, tingkat atau yang mana bersesuaian dan mewujudkan sudut mini 5S masing-masing. Assalamualaikum, saya Fazila binti Jamali from DPR 2A akan berkongsi tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh Politeknik mengenai amalan 5S. Yang pertama, tujuan latihan amalan 5S adalah untuk mendalami pengetahuan berkaitan amalan 5S. Di samping untuk membudayakan amalan 5S kepada warga Politeknik Kota Kinabalu, ianya hendaklah diterapkan secara menyeluruh kepada semua peringkat pelajar dan staf Politeknik. Antara aktiviti ataupun program yang perlu diikuti bagi meningkatkan kefahaman terhadap semua lapisan pelajar dan staf Politeknik Kota Kinabalu adalah program kesedaran amalan 5S, kaedah amalan dan pelaksanaan amalan 5S,
audit dalaman dan rekod disimpan secara sistematik. Langkah yang seterusnya adalah pelancaran dan perasmian amalan 5S boleh diadakan sebagai tanda permulaan. Di samping itu, menyampaikan hasrat dan sokongan pengurusan bagi melaksanakan amalan 5S dalam kalangan pelajar serta ke semua staf Politeknik Kota Kinabalu. Pihak pengurusan perlu terlibat secara langsung serta memberi komitmen dan sokongan padu kepada pelaksanaan amalan 5S melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai, dasar dan objektif amalan 5S dan juga menentukan matlamat setiap langkah pelaksanaan. Antara perkara yang perlu diberikan penekanan semasa pelancaran amalan 5S adalah seperti dasar amalan 5S, zon-zon 5S, objektif amalan 5S, plan pelaksanaan amalan 5S, dan juga buku panduan pelaksanaan amalan 5S. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and salam sejahtera. Nama saya Kamarudin bin Rahmat. Saya akan meneruskan pembentangan tunjuk cara kumpulan kami bagi langkah yang kelima, iaitu galakan dan penghargaan. Dalam langkah ini, pihak yang berperanan bagi menjalankan maupun bertanggung jawab berkaitan penerapan amalan 5S ini perlulah mengadakan satu lawatan khas sambil belajar mengenai amalan 5S kepada warga PKK, agar mereka dapat melihat secara langsung bagaimana amalan ini dijalankan dengan baik dan sistematik. Dengan itu, mereka dapat mengaplikasikan dan menerapkan dalam diri mereka sebagai warga PKK yang cemerlang. Selain itu, pihak Politeknik juga boleh memberikan surat penghargaan kepada warga PKK yang mana ia mengamalkan amalan 5S dalam aktiviti hariannya, termasuklah aktiviti atau perlakuan yang pelbagai. Langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan aktiviti promosi amalan 5S, di mana pihak Politeknik Kota Kinabalu ataupun jawatan kuasa yang telah ditubuhkan berkaitan amalan 5S ini perlulah mengadakan atau menganjurkan dan mengenal pasti aktiviti promosi kepada warga PKK untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan warga PKK berkaitan amalan 5S tersebut. Hal ini kerana amalan ini berkesan dalam mewujudkan persekitaran tempat kerja atau pembelajaran dan juga kediaman yang berkualiti khususnya dalam kawasan Politeknik Kota Kinabalu. Oleh itu, terdapat beberapa kaedah penyaluran dalam menyampaikan aktiviti promosi ini kepada warga PKK bagi menerapkan lebih dalam tentang amalan 5S. Yang pertama adalah secara fizikal, iaitu dengan menggunakan ruang pejabat seperti dinding ataupun papan kenyataan. Bukan itu sahaja, penyampaian secara maya juga dapat dijalankan bagi memberi kesedaran dalam kalangan warga PKK mengenai amalan 5S. Akhir sekali adalah dengan mengadakan perhimpunan, perjumpaan mingguan dan sebagainya. Yang terakhir adalah penutup bagi pembentangan kumpulan kami tentang tunjuk cara, iaitu konsep 5S mudah dipahami oleh setiap orang kerana perkara ini hanya memerlukan pengetahuan konvensional dan disiplin serta komitmen yang tinggi. Amalan ini boleh dilaksanakan di semua peringkat Institut Pendidikan Tinggi Awam IPTA, khususnya di kalangan warga PKK. Seterusnya, amalan 5S dapat memupuk semangat kerja berpasukan, disiplin diri dan dapat meningkatkan rasa bertanggung jawab serta sayang kepada Politeknik Kota Kinabalu. Amalan ini juga dapat mewujudkan persekitaran kerja yang produktif, bersih dan selamat ke arah sistem penyampaian perkhidmatan PKK bertaraf dunia. Komitmen yang berterusan daripada pihak pengurusan serta penglibatan semua warga PKK menjadi tunjang kepada kejayaan pelaksanaan amalan 5S, dan amalan 5S perlu dilaksanakan secara berterusan untuk mengekalkan prestasi penyampaian perkhidmatan PKK yang cemerlang. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Diharap hasil kerja berkumpulan yang telah kami selesaikan dapat diterima oleh pensyarah penilai mengenai tugasan kami ini, dan diharapkan juga semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Semoga juga pensyarah yang menilai hasil kerja kami dipermudahkan segala urusannya. Amin. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.